ketika mana Uthman dibunuh. Itulah permulaan, kata Muhammad ibn Sirin, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah dia. Muhammad ibn Sirin ni tabi'in, anak murid kepada Abu Hurairah. Dia kata, lam yakunin nas yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Manusia tidak pernah bertanya tentang sanad. Tak pernah tanya tentang sanad. Sahabat-sahabat bila Nabi baru wafat, mereka tak tanya tentang sanad. Mereka tanya sikit-sikit. Itu pun kalau mereka ragu. Kalau mereka tak ragu, mereka tak tanya. Macam Umar, masa zaman pemerintahan dia, sebelum masuk zaman Uthman, dia nak pergi ke Syam, tiba-tiba di pertengahan jalan dia dengar cerita Syam telah dilanda ta'un. Maka dia pun mesyuarat dengan sahabat, macam nak buat? Nak masuk ke nak patah balik? Sahabat-sahabat tak tahu, melainkan datang Abdul Rahman ibn Auf bagi tahu. Dia kata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a bi ardin fala tuqdimu alaihi fala tuqdimu 'alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaran minhu." Atau kama qala, apabila ta'un ataupun wabak melanda sebuah negara, kamu ada di luar, jangan masuk tempat tu. Bila mana dia berada di tempat kamu, kamu jangan keluar. Nanti dia akan merebak, duduk dalam tu. Tawakal pada Allah Azza wa Jal. Umar pun dia terima. Dia tak pernah tanya. Dia tak ada tanya lah, mana sanad? Kerana Abdul Rahman bin Auf ini sahabat dan tak bohong. Dan Umar kadang-kadang dia tanya, tapi dia tanya bukan kerana dia menyangka sahabat tu ataupun dia percaya sahabat tu bohong. Cuma dia macam rasa mungkin sahabat ni silap dalam riwayat. Tak bohong tapi silap. Seperti mana yang berlaku pada Abu Musa al-Ash'ari ketika mana Umar panggil dia. Dia pun datang rumah Umar, dia bagi salam 3 kali, tak menyaut. Umar tak bagi izin, dia balik. Kemudian Umar kata, aku panggil kau pasal apa kau tak jumpa aku? Kau datang rumah, tak datang rumah aku? Dia kata, aku pergilah bagi salam 3 kali, minta izin nak masuk 3 kali balik. Kerana Nabi SAW menyebut minta izin 3 kali. Kalau tak kena balik. Itu hadis Nabi. Umar kata, wallahi la tuqimmanna ala hadha bayyinah. Demi Allah kau kena bagi bukti. Bukan Umar tak percaya, tapi Umar rasa macam aku jarang tak pernah dengar hadis ni. Jadi kena ada seorang saksi. Bangun seorang Abu Sa'id Al-Khudri menjadi saksi. Umar terima hadis tu. Maknanya sahabat tak bohong. Sahabat tak bohong. Sehingga bila berlakunya, kata Ibn Sirin, bila berlakunya fitnah pembunuhan Uthman, masuk zaman Uthman ni dia agak sedikit lembut dalam pemerintahan dia. Dia lembut sikit. Tambahan pula masa zaman Uthman orang kaya-kaya. Jadi bila kaya ni dia senang masuk al-hasad wal baghdha. Dengki, benci, dia mudah masuk. Kan? Macam tu lah. Sebelum menang boleh duduk sekali. Dah menang gaduh-gaduh pula. Kan? Macam tu lah. Ini tak ada kaitan dengan yang mati, yang hidup je. Kan? Bila masuk zaman Uthman, orang mula dah ada perasaan dengki, perasaan hasad. Maka mereka mudah makan berita-berita fitnah yang disebarkan oleh seorang pemuda yang namanya Abdullah bin Sabah. Inilah pengasas agama Syiah. Abdullah bin Sabah menulis surat. Dia kononnya dia zahirkan dia Muslim. Dia tulis surat, hantar kat sini, hantar kat situ. Fitnah Uthman. Kononnya Uthman hanya lantik keluarga dia saja. Kalau betul Uthman hanya lantik keluarga dia, Uthman lantik Ali. Ali bukan kabilah dia. Betul lah dia lantik Muawiyah dekat Syam, tapi Ali pun dia lantik juga.
kononnya Osman ni hanya bagi kekayaan pada keluarga saja. Tapi ramai yang jadi kaya dekat Madinah. Maka mereka terpedaya ataupun termakan dengan fitnah yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, sehingga mereka memberontak. Satu kumpulan datang daripada Mesir, satu kumpulan datang daripada Yaman, satu kumpulan datang daripada Iraq, kepung rumah Osman. Tak bagi Osman keluar. Nak minum pun mereka tak bagi Osman minum. Sampai Osman kata, telaga yang orang Madinah minum ni, sumber air ni aku yang beli dan aku yang wakafkan untuk orang Madinah. Tiba-tiba aku nak minum pun tak bagi. Mereka potong tangan Osman. Tangan Osman mereka potong. Osman kata, tangan yang kau potong ni, tangan ni lah yang menulis Al-Quran. Resam Osmani. Tangan ni lah yang mengarahkan supaya orang tulis Quran. Dan akhirnya Osman dibunuh. Bila Osman dibunuh, Madinah menjadi kacau bilau. Kerana ni bukan hanya pemerintah Madinah, dia memerintah empire Islam yang luas, sampai ke Parsi, sampai ke Mesir. Bila dibunuh, maka Ali dilantik menjadi khalifah. Ali duduk dekat Kufah. Kufah ni adalah satu tempat, kan saya bagi tahu tadi, satu kumpulan di Iraq yang datang memberontak. Iraq tu pusatnya di Kufah, geng-geng pemberontak. Maka Ali duduk di Kufah. Ali dia tak kenal siapa pemberontak ni, maka dia kata, kita perlu ambil masa, nak kena siasat dulu siapa pembunuhnya. Maka selepas Ali dilantik menjadi khalifah, pembunuh Osman masih lagi belum ditangkap dan dilaksanakan hukuman qisas. Maka Aisyah, Talha, Az-Zubair ibn al-Awwam merasakan seolah-olah Ali macam melindungi pembunuh. Mereka rasa, sangka, Ali ni tak tangkap pembunuh ni, tak boleh jadi ni. Khalifah yang menguasai empire Islam kena bunuh, tiba-tiba pembunuh dia tak diambil hukuman. Ni satu keaiban kepada empire. Ali kata, bukan aku tak mau ambil, nanti dululah, kita kena tengok kekuatan dia besar mana, kena siasat dulu. Maka Aisyah kata, tak boleh jadi, kita kena bawa rombongan pergi jumpa dengan Ali. Maka mereka pun keluar berjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Nak jumpa dengan Ali di Kufah. Keluar daripada Madinah, Aisyah dengan Talha dengan Zubair. Mereka pergi, dan beberapa orang lagi mereka pergi. Ali tengok pada jauh, Ali tengok ramai-ramai ni. Kalau dia orang datang nak perang, kita perang. Zaman tu tak ada WhatsApp. Hubungan terhad, komunikasi terhad. Maka Ali pun hantar wakil dia, Qaqa' bin Amr, untuk negotiate dengan Aisyah. Bagi tahu dekat Aisyah, kenapa Ali tak mau ambil tindakan lagi? Bukan tak mau ambil, ada step yang Ali perlu ambil. Dan akhirnya Aisyah setuju dengan apa yang Ali cadangkan. Jadi mereka pun tak perang lah. Maksudnya bukan nak perang pun, nak suruh, nak desak supaya Ali ambil tindakan. Jadi pemberontak yang ada di kem Ali ni, dia kata tak boleh jadi, kita bunuh Osman supaya mereka gaduh. Sekarang mereka damai pula. Macam ni lah. Malam ni Aisyah tu dia berkampung lah dekat-dekat dengan Kufah tu, sebab Madinah kan jauh. Sebelum nak berangkat balik, kenalah ada bekalan apa semua ni. Malam tu mereka serang kem Aisyah dan serang kem Ali serentak. So Ali fikir Aisyah serang dia, Aisyah fikir Ali serang dia. Maka berlakulah perang Jamal. Talhah mati dalam perang ni, Zubair pun mati dalam perang ni. Dua-dua orang ni
di antara 10 orang yang dijamin syurga. Ali pun dijamin syurga. Ni fitnah di antara sahabat ni. Perang. Habis berlaku perang Jamal, baju yang Osman pakai masa dibunuh tu yang berlumuran darah tu dibawa ke Syam. Ummu Salamah hantar ke Syam. Dekat Syam ada seorang sahabat nama dia yang menjadi gubernur di Syam, nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah satu kabilah dengan Osman. Dia tengok baju tu, dia jadi sentimental. Dia kata Ali kena cari pembunuh Osman. Kalau Ali tak cari, aku tak mau bai'ah dia. Aku tak mau janji tak setia dengan dia. Maka berlaku juga perang Ali dengan Muawiyah. Perang Siffin. So ni, perang ni disebabkan oleh perbezaan ijtihad. Kata ahli sunnah, kedua-dua mereka ini, kedua-dua puak ini mujtahidun. Mereka mujtahid. Mereka telah berijtihad untuk mencari kebenaran semampu mungkin dan mereka diberikan pahala bila tersilap. Satu. Kalau mereka betul, 2 pahala. Kerana masing-masing nak mencari kebenaran. Dan mereka mujtahid dalam masalah ni. Tapi puak-puak bawah ni yang beria sangat. Dia kadang-kadang gaduh di atas ni, gaduh sikit-sikit. Orang bawah ni lebih-lebih. Maka bila berlakunya perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, akhirnya mereka tak boleh nak pergi, mereka buat majlis tahkim. Mereka buat majlis tahkim damai. Bila buat majlis tahkim, umat Islam yang asalnya satu tadi telah pecah kepada beberapa kumpulan. Kumpulan pertama, kita panggil mereka sebagai kumpulan Syiah. Syiah ni, mereka membela Ali dan ta'assub dengan Ali dan mengkafirkan siapa saja yang lawan Ali. Ada satu lagi puak kita panggil sebagai puak Nawasib ataupun Nasibi. Mereka yang bela Muawiyah secara membuta tuli dan memusuhi Ali. Ada satu lagi puak Khawarij. Dua-dua tak sokong, dua-dua kafir. Senang cerita. Puak ni dipanggil Khawarij. Ada satu puak yang asal, mereka kekal dengan yang asal. Mereka kata Ali di pihak yang benar. Tetapi Muawiyah dia tersilap dan dia mendapat pahala atas kesilapan itu. 1 pahala kerana dia mujtahid. Ini ahli sunnah. Mereka tidak mencela Ali, mereka tidak mencela Muawiyah. Pandangan politik yang berbeza ini telah menjadikan sebahagian daripada mereka menggunakan hadis untuk meraih sokongan. Sebab tu saya kata, dan saya tak takut untuk kata, dalam agama ini ada benda yang dipanggil sebagai pemerintahan. Betul. Tapi menggunakan agama atas kepentingan politik peribadi sangat bahaya. Dia akan jadi benda ni. Asalnya berbeza pasal politik. Ada yang sokong Ali, ada yang sokong Muawiyah. Tapi akhirnya perbalahan ini menjadi agama. Syiah dengan kita asal pecah apa dia? Pecah beza politik. Dia sokong Ali, membuta tuli dan kafirkan Muawiyah. Kita sokong Ali juga. Ali di pihak yang benar, tapi kita tak kafirkan Muawiyah. Kita kata Muawiyah mujtahid. Dan kita gunakan nas-nas agama di tempat yang betul. Golongan Syiah, mereka nak bela Ali bin Abi Talib, tak padan hanya dengan bela, mereka reka hadis untuk bela Ali. Mereka tengok Quran lengkap dalam mushaf, tak boleh nak reka. Tengok hadis, lapangan yang sangat subur untuk dimasukkan hadis-hadis palsu. Maka mereka masukkan hadis-hadis palsu, sokong Ali. Man lam yaqul Ali, man lam yaqul inna aliyan khairul bashar faqad kafar. Kononnya Nabi kata, siapa yang tak kata Ali itu sebaik-baik manusia, maka dia telah kafir.
Maka orang pun percaya, Nabi kata takkan tak percaya kot, kita kena sokong Ali macam tu. Tak puas hati lagi, dia kata tak cukup lagi. Nabi pernah bersabda, "Idza ra'aitum Muawiyah 'alal mimbar faqtulu." Bila kamu tengok Muawiyah atas mimbar, bunuhlah dia. Kononnya Nabi kata. Sedangkan dia lupa Muawiyah tu penulis wahyu zaman Nabi. Dan golongan yang bela Muawiyah pun reka pula hadis palsu, bela Muawiyah, kutuk Ali bin Abi Talib. Inilah mulanya hadis palsu muncul dalam masyarakat. Sebelum ni orang tak pernah tahu. Anas bin Malik kata, "Wallahi ma kunna nakzib wa ma nadri mal kadzib," kata Anas. Demi Allah kami tak pernah berbohong. Sahabat tak pernah bohong dan kami tak tahu bohong tu apa. Kata Bara' bin Azib, "Laisa kulluna yasma'u hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kanat lana dai'ah wa ashghal, walakinna an-nas lam yakunu yakdzibun yawma idzin, fayuhaddithu syahid al-ghaib." Kata Bara' bin Azib yang merupakan sahabat Nabi, bukan semua di kalangan kami yang mendengar hadis daripada Nabi secara langsung, kerana kami ada kerja dan ada kebun yang perlu diurus. Tetapi manusia, sahabat pada zaman itu tidak pernah berbohong. Maka mereka yang mendengar ucapan Nabi akan menyampaikan kepada yang tidak mendengar. Tapi bila masuk zaman Osman dibunuh ni, orang dah mula guna hadis palsu. Bukan sahabat, generasi yang datang kemudian, yang ekstrim, ta'assub membuta tuli. Keta'asuban membutakan.